Sekarang minta sepatah je, satu dalil je daripada yang kata Allah SWT tidak istiwa. Allah menafikan sifat, kata Allah ada di mana-mana, atau Allah tidak bertempat. Bawakan satu je, kami boleh balas balik dalil 1000, tapi bawa satu je untuk kami. Kerana kami tak ada kata kami hanya terima bila dalil tu banyak. Tak, kami terima ahad dan mutawatir, satu cukup. Kami boleh bagi mutawatir, ayat Quran yang memang satu pun dah mutawatir, tapi kami boleh bagi banyak lagi. Bawa satu balik. Okey, tengok sifat fi'liyah, sifat nuzul. Apa akidah Syekh Sabuni berkata sifat fi'liyah? Wa yuthbit ashabul hadis nuzul ar-rabbi subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin wala tamthilin wala takyifin bal yuthbituna ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantahuna fihi ilaihi. Mereka ashabul hadis mengisbatkan Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam tanpa melakukan tashbih dengan melakukan penyerupaan tentang turunnya makhluk-makhluk. Maksudnya kalau orang kata yang buat tangan, kalau Allah ke arasy, Allah turun, arasy kat mana? Dia dah musyabbihnya. Dialah musyabbihahnya. Ada kata orang buat ketika ceramah seorang ustaz, dia kata golongan musyabbah. Dia kata Allah turun. Bayangkan Allah atas arasy, dia buat tangan. Allah atas arasy, Allah turun ke langit dunia. Saya kata, oh itu bukan musyabbih lagi tu. Dia dah bayangkan tasyih, dia buat tangan Allah ni kat atas. Kalau Allah turun kat dunia, macam mana boleh turun? Arasy kosong lah, dia kata. Buat ayat itu. Dialah yang musyabbihahnya. Allah turun, kita tahu turun cara selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mengisbatkan untuk fahamkan, tak apa. Kita bukan dilarang untuk buat gaya untuk memahamkan. Tetapi bila dia menafikan, gunakan kaedah penafian dan menuduh orang buat tashbih, kita gunakan cara yang sama. Kamulah musyabbihnya. Baik. Dan kata Syekh, mereka tidak menyamakan dan tidak menyatakan bagaimana, bahkan mereka mengisbatkan, iaitu beriman seperti mana yang diberitahu oleh Nabi, wa yantahuna fihi ilaih, dan cukup sekadar itu. Mereka tak akan cakap lebih daripada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Akidah Sabuni berkaitan dengan nuzul dan sifat fi'liyah jelas. Sifat al-ulu dan istiwa tak payah syarahkan. Kita tengok terus akidah Sabuni. Sabuni cakap apa? Wa ya'taqidu ahlul hadis ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات على عرشه كما نطق به كتابه. Selesai. Maknanya ahli hadis berkeyakinan dan bersaksi bahawa Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang 7, di atas arasy. Di atas langit 7, di atas arasy. Maksudnya bukan langit 7, di atas lagi, di atas arasy, sebagaimana yang diterangkan oleh kitabnya. Dan ayat yang panjang kita potong. Kata Syekh lagi, wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immah min as-salaf rahimahumullah lam yakhtalifu fi anna Allah ala 'arsyihi wa 'arshuhu fawqa samawatihi. Dan semua ulama salafus salih rahimahumullah, mereka tidak berbeza bahawa Allah Subhanahu wa taala atas arasy dan arasy Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Sekarang ni soalannya, ijma' ke tak ijma'? Persoalan Allah di atas arasy, ijma' atau tidak? Tuan-tuan, ijma' dalam masalah ibadah, masalah hukum boleh diterima. Kenapa ijma' dalam soalan akidah yang berlaku berkurun lamanya tidak diterima oleh ahli kalam? Bukan setakat tak terima sekarang, menjadikan ijma' salafus salih itu sebagai punca utama tashbih. Apa yang salaf ijma'kan itu sekarang, yang disebutkan oleh Imam Sabuni sini dan ramai ulama lain lagi, dijadikan sebagai kekufuran. Kecil ke besar kesalahan ni? Penting ke usah cerita tentang Allah istiwa tak istiwa? Percaya Allah ada, cukuplah. Solat tak payah cerita Allah atas istiwa atas istiwa.
Korang duk condemn ulama. Tak, kalau lah benda tak penting, buat apa ulama ada yang berkafirkan, ada yang mengatakan khilaf orang yang tolak istiwa ni kafir atau tak kafir dengan zaman salafus salih, kerana mereka tolak ijma' dan macam-macam perbincangan. Kita tak sampai tahap mengkafirkan, kerana kita zaman sekarang zaman kejahilan begitu banyak, orang pun tak tahu benda ni. Tapi kita kata katakan ajaran yang disepakatkan oleh golongan yang dijanjikan syurga itu ialah ajaran yang sesat dan musyabbihah. Kita tahu yang Allah janjikan syurga siapa? Sahabat yang kita sana. Mereka lah generasi yang mengajarkan perkara ini, dan mereka dah dijanjikan syurga sejak mereka hidup lagi. Kefahaman mereka, tiba-tiba apa yang mereka janjikan dia dikatakan, oh ini adalah musyabbihah, ini adalah perkara yang sesat. Kami yang buat kemudian ni takwil menafikan, inilah akidah yang betul. Siapa janji kalian punya kefahaman masuk syurga? Perkara untuk difikirkan, bukan difikirkan, untuk diyakinkan. Lepas ni masuk keluar pada ni, jangan ada lagi tak percaya. Allah kat mana? Talaik. Tak ada dah empat talaik. Buang. Dah masuk kelas akidah, dia kena keluar dengan yakin. Biarlah tak faham benda lain. Saya selalu cakap dengan makcik-makcik, makcik tak ingat dalil tak apa, tapi jangan jadi bid'ah. Dah masuk kelas akidah ni, jangan hadir mana-mana kelas akidah keluar dengan keadaan blur atau tak yakin. Kenapa anda dalam kelas akidah ni keras cakap? Sahabat-sahabat biasa dengan kelas tafsir, kalau tak ada suara lembut je. Tapi kelas akidah ni kita akan tegas, supaya jangan dah masuk kelas akidah kita tak yakin lagi. Ada orang buat, dia kata, saya lama dah cerita aras ni, sejak saya muda sampai umur saya 70 ni, saya dah dengar benda ni. Saya kata, 70 tahun tak yakin lagi. Buat perbandingan lagi, nak mati dah. Minta maaf, jangan. Tapi nak cerita bahawa lamanya lamanya ilmu akidah ni, ilmu nak buat perbandingan ke ilmu keyakinan. Jangan banding lagi. Keluar balik jadi, saya adalah ahli sunnah wal jamaah, saya orang ikut ahlul hadis, saya pengikut Sabuni yang sebenar, walillahil hamd, saya ikut jejak langkah mereka. Buat macam Sabuni ajar. Boleh ke? Boleh InsyaAllah. Dan mereka tak khilaf. So dalam video anak yang dia orang viralkan tu, cerita tentang Arash, kat mana? Bawakan satu dalil je. Saya bersedia keluarkan dalil. Masa itu ada ribuan dalil kata Allah di atas, dengan pelbagai cara pengisbatan dalam nusus syarak. Ribuan je. Ayat istiwa saja 7. Apa tengoklah video tu. Yang penting dalil kita boleh bawa dengan pelbagai jenis dalil. Kalau dalil yang jelas ada dalam 80 dalil, dengan pelbagai maksud, dengan dalil Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turun, Allah turunkan hujan, Allah turunkan perintah, malaikat naik pada Allah, amalan naik pada Allah dan sebagainya. Cerita semua ni kumpul-kumpulkan semua sekali, yang termasuk yang berulang je ribuan. Sekarang minta sepatah je, satu dalil je daripada yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak istiwa. Allah menafikan sifat, kata Allah ada di mana-mana, atau Allah tidak bertempat. Bawakan satu je. Kami boleh balas balik dalil 1000, tapi bawa satu je untuk kami. Kerana kami tak ada kata kami hanya terima bila dalil tu banyak. Tak, kami terima ahad dan mutawatir, satu cukup. Kami boleh bagi mutawatir, ayat Quran yang memang satu pun dah mutawatir, tapi kami boleh bagi banyak lagi. Bawa satu balik. Kamu tak ada dalil langsung, cakap pakai otak, kemudian jadikan kami sebagai asas kekufuran, musyabbihah, mujassimah, kemudian declare sebagai ahli hadis, declare sebagai ahli sunnah, keluarkan kita dari ahli sunnah. Jangan keras sangat, bahaya sekarang ni. Tapi itu sebenarnya yang berlaku. Ini yang berlaku. Agama kita berdasarkan kepada dalil.
Berkaitan dengan Allah istiwa di atas arasy adalah perkara ijma'. Bukan ijma', semua perkara yang disebutkan dalam kitab akidah yang diikrarkan sebagai ijma', banyak ijma'. Malah kalau ada orang berselisih dengan salafus berselisih dalam masalah-masalah, walaupun dalam masalah tafsiran berkaitan syurga neraka, tapi perkara yang tak disebutkan ijma' kan, kita terima sahaja. Yang kita keluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah apabila mereka melanggar ijma' salafus salih, melanggar nas. Kita kena sumber agama kita, sumber akidah, Quran, sunnah dan ijma' salafus salih. Kalau tak ada ijma', kita tak ada dah tegahkan sangat masalah arasy ni. Yang kedua, apa punca timbulnya semua kelompok batiniah ni? Puncanya tak isbat Allah di atas arasy. Bila Allah tak di atas arasy, macam mana mereka nak tafsirkan berkaitan dengan amalan-amalan ibadah mereka? Mereka sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kita sujud di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dahi kita di bawah. Kita menyembah siapa? Tuhan di atas atau di mana-mana? Atau Tuhan yang tidak bertempat? Otak kita takkan terhenti. Bila dinafikan Allah istiwa, timbulnya akidah Allah di mana-mana. Kerana otak manusia akan menempatkan, akan nak tahu di mana Allah. Sebab tu soalan ini wujud sejak zaman Nabi SAW. Nabi sendiri tanya. Sebab akal kita tak boleh terima sesuatu benda Allah SWT tidak ada tempat, Allah Subhanahu Wa Taala atau di mana-mana sebagainya. Soalan itu timbul pada zaman Nabi atau Nabi tanya sendiri, artinya ada kepentingan. Nabi tak bercakap perkara sia-sia dan perkara agama. Kerana menafikan istiwa, timbulnya golongan batiniah yang mengatakan bahawa Allah SWT di mana-mana. Baik.